Didik TV KPM. Okey, sekarang kita dah tadi kita dah menghasilkan produk. Betul. So sekarang kita kena pergi ke langkah seterusnya iaitu mengira kos, iaitu nak tahu bajet kita macam mana. Okey, apa itu kos? Kos ialah duit yang kita keluarkan untuk buat sesuatu perkara. Saya tak tahulah anak murid saya yang ni keliru atau tak, tapi saya pernah dapat anak murid yang keliru. Cikgu, apa beza kos dengan untung? Apa beza kos dengan harga? Jadi kos ialah duit yang kita keluarkan dulu untuk menghasilkan sesuatu benda, untuk buat sesuatu benda. Kita nak pergi berjalan-jalan, berapa kos kita keluar untuk duit minyak? Kita nak buat kari pap, berapa kos kita beli tepung? Okey, itu adalah kos. Duit yang dikeluarkan untuk buat sesuatu perkara. Okey, apa tujuan dia? Memastikan produk yang dihasilkan adalah cost efektif ataupun kalau macam saya lah kan. Contohnya kalau saya masa hari raya. Saya cuba buat kuih raya. Lepas tu saya tengok, oh, kos dia banyak ni, beli je lah. Ataupun katakan saya nak makan untuk seorang. Saya beli ikan. Saya tengok, oh, ikan sekarang kan harga boleh tahan kan. Harga seekor ikan belum masak pun dah RM5. Tak apalah, pergi beli kat kedai je lah. Untuk makan seorang. Kita tak cerita kalau banyak, kita cerita seorang. Jadi, apa tujuan dia? Kita nak buat perbandingan kos kita tu. Adakah sesuai untuk kita buat ataupun lebih baik kita beli je? Baik. Okey. Dan juga kalau apa tujuan dia kalau dalam bisnes atau dalam perniagaan, sebab sebenarnya murid MPV ni atau murid mata pelajaran vocational ni sebenarnya kerajaan nak dia jadi usahawan. Jadi memang nak ajar mereka berniaga. Baik. Okey. Jadi mereka kena tahulah adakah kos yang mereka keluarkan ni sesuai. Baik. Kalau tak, di mana silapnya? Dekat mana nak betulkan? Adakah mereka membazir dekat kos bahan? Adakah mereka terlalu mahal bayar pekerja? Adakah mereka gunakan elektrik banyak sangat? Jadi itu tujuan mereka membuat pengiraan kos. Baik. Okey, kita tengok kat sini. Ini adalah yang biasa, yang asas. Kita ada kos bahan. Kos bahan yang ada ialah rumus dia ialah kuantiti darab kos unit. Baik. Untuk kos upah pula, kita ada bilangan pekerja, darab masa, darab kadar upah. Lepas tu kita ada kos overhead atau kos sampingan. Yang biasanya kalau dekat dapur kita pakai inilah kos gas, elektrik, air dan kalau ada kos-kos lain yang terlibat. Baik. Yang ni bergantung pada apa produk yang kita buat. Okey. Untuk kos projek pula kita ada kos bahan, kos upah, kos overhead. Sebenarnya inilah dia kos projek. Kita tambahkan semua. Tambah tiga-tiga ni dapat kos projek. Baik. Okey. Lepas tu bila kita dah tahu kos projek kita, tadi kata nak menjual kan? Mesti kita nak tahu harga jualan. Dalam menjual pula kita mesti nak untung. Betul. Jadi kita mestilah letak berapa banyak kita nak untung. Berapa peratus keuntungan. Baik. Untung ni ada banyak, bukan banyak, adalah beberapa cara kita nak tetapkan. Adakah kita nak tetapkan berdasarkan peratus untung kita nak, ataupun kita tetapkan saya nak untung RM1. Okey, saya nak untung RM2. Saya nak untung 50 sen. Okey, kita boleh sama ada kita tetapkan nilai atau kita ikut peratus keuntungan. Baik. Okey. Semua murid saya hafal tak rumus ni? Sepatutnya kena hafal tahu untuk soalan peperiksaan SPM. Penting untuk murid-murid hafal? Ya, penting. Saya harap semua hafal dah rumus. Baik. Okey, cuba jawab soalan. Okey. Anda telah mendapat tempahan berbola ikan sebanyak 10 kilogram. Jadual menunjukkan kuantiti bahan mentah yang digunakan untuk menghasilkan 1 kilogram berbola ikan. Dia minta soalan 10 kilo, tapi yang dia bagi kat sini 1 kilo je. Okey. Tengok betul-betul. Baik. Okey. Soalannya. Hitungkan kos bahan untuk menghasilkan 10 kg berbola ikan. Lepas tu soalan B, hitungkan kos projek. Dan akhir sekali, harga jualan 10 kg berbola ikan jika mahu keuntungan 40%.
Ambil masa kira. Boleh murid-murid di rumah pun boleh turut sama menjawab soalan ini. Uji pengetahuan masing-masing ataupun lakukan sebagai latihan pengukuhan orang Ya, katakan betul. sebagai persediaan kepada peperiksaan. Saya buka balik maklumat Baik. kita ada. Jom kita saksikan maklumat yang diberikan. Cuba jawab. Ni soalan Kuantiti senang. dan kos terlibat dalam penghasilan 1 kilo. Dia minta tadi 10 kilo. 10 kilogram. Soalan senang je sebenarnya. Tapi dia twist, pusing macam tu je. Dia bagi maklumat 1, dia minta 10. Saya pun cubalah. Cuba-cuba. Senang je. Perlu saya buka bahagian rumus ke? Okey. Kos upah. Nanti ada kos upah, kos overhead kat sebelah tu. Alamak. Okey. Dah keliru. Okey. Rumus. baik. Saya buka juga bahagian rumus balik. Kuantiti dan kos yang terlibat. Kos projek. Okey. Baik. Ada yang dah ada jawapan? Boleh sama-sama kita saksikan jawapan untuk A. Okey. A. Hitungkan kos bahan. Boleh saya tahu kos bahan untuk isi ikan Adawiyah? Untuk 10 kilo. 203. Tak, saya nak tahu. Isi ikan. Saya nak tahu isi ikan. Baru kos isi ikan. Saya tak nak tahu semua lagi. Oh, ya. Ya. Laju now dia kira. Apa tadi cikgu soalan? Isi ikan. Isi ikan tadi 1 kilogram RM20. Jadi untuk 10 kilogram 200. RM200. Okey. Okey, seterusnya bahan yang kedua tadi apa ya, Ilya? Ilya catat tak tadi apa bahan yang kedua? Tepung sagu kan? Keropok lekor kan? Bola ikan. Tepung gandum. Tepung gandum berapa? Kalau tepung gandum sekilo 3 kilogram. Kalau berapa? Saya pun tak ingat. Adakah yang kedua tadi tepung gandum? Memang tepung gandum Tepung Saya gandum. pun tak ingat. Tepung gandum. Soalannya tadi. Tepung gandum kita guna 40 gram je. Tapi harga dia 3 kilo. RM3 sekilo. RM3 per kilo. Macam mana tu? RM1.20. Okey. Betul. Okey. Baik. Yang ketiga, Hanis. Yang ketiga bahannya gula. Okey, garam. Garam. Kan, garam kan? Dua-dua ada, garam dan gula. Kita pergi pada gula dulu, cikgu. Gula dulu. Okey. Penggunaan gula 40 gram. Tapi harga dia RM3 sekilo. RM1.20. RM1.20 juga. Kita lihat. Okey, betul. Baik. Dan akhir sekali, Atika, untuk garam. Garam penggunaan 40 gram, harga RM1.50 per kilo. Berapa untuk 10 kilo? Okey. 50 sen? 80 sen? 60 sen. 60 sen. Baik. Okey. Jadi bila kita tambahkan semua, itu yang tadi Adawiyah awal dah dapat dah, dia dah boleh ramal dah tadi. Sebab Adawiyah dah habis kira, Adawiyah memang laju kira. Okey? Dapat RM203. RM203. Okey, ini untuk kos bahan. Kita baru bahagian A, baru dapat 3 markah ni. Ya. Okey, untuk bahagian B kita nak buat kos projek. Saya keluarkan balik maklumat yang kita dah ada. Tu dia. Kita keluarkan balik maklumat. 203 tadi kita dapat daripada kiraan kita. Baik. Lepas tu, kos upah 1 kilo RM2. Jadi untuk 10 kilo RM2 darab 10. Dapat RM20. Kos overhead 1 kilo RM1. Kos overhead 10 kilo kita anggaplah RM10. Baik. Okey, jadi boleh saya dapatkan kos projek daripada Adawiyah? Silakan. Kos projek Kos projek. 233. 233. Kita semak, cikgu. Betul. Okey, bagus. Okey. Ini soalan B. Kita tengok soalan C pula. Soalan C. Yang ni memang susah sikitlah sebab pakai peratus-peratus. Okey. Baik. Sekarang kita keluarkan maklumat. Maklumat yang kita ada, kita dah ada kos projek 233. Untung kita dah ada, kita nak 40% daripada kos projek. Okey, cuba kira. RM233 untuk 10 kilo
gram berbola ikan. Aha. Kos projek kita tadi 233. Rumus tadi nak saya buka balik tak rumus? Cikgu, saya ada soalan. Adakah murid-murid dibenarkan membawa kalkulator di dalam? Kalkulator memang dibawa. Memang dibawa. Jadi mudah. Kalkulator, pensel warna semua kena bawa. Jadi saya percaya mereka dah ada jawapannya. Ada yang nak kongsikan? Hafal rumus tak? Kalau tak hafal saya patah balik bagi rumus. Boleh? Okey, dah bersedia? Boleh bagi saya jawapan? Harap 23. Okey. Macam mana? Semua boleh? Kita tanya Atika, cikgu. Tanya Atika. Tanya Atika. Boleh. Atika, berapakah jawapan anda? Jawapan dia 326. 326 ringgit 26 ringgit 20 sen. Kita lihat, cikgu. Semak jawapannya. Okey. Betul. Baik. Okey. Ini sekali lagi, kalau biasanya saya ajar dekat kelas, mereka sepatutnya lah. Ya. Tulis ayat penuh walaupun nampak macam banyaknya langkah. Tapi sampai mereka hafal. Kalau dah hafal, tak nak tulis lagi tak apa dah. Baik. Okey. Cikgu, sebenarnya kita telah pun sampai di penghujung sesi pembelajaran kita, sesi perbincangan kita. Saya nak minta cikgu berikan sedikit tips kepada murid-murid yang mengambil mata pelajaran ini untuk SPM kelak. Silakan, cikgu. Okay, terima kasih Nisa. Okey, sekali lagi saya ingatkan kepada semua murid yang mengambil mata pelajaran vocational, terutamanya pemprosesan makanan, jangan sekali-kali tak datang buat amali. Ya. Sebab percaya atau tak, pengalaman tu sangat membantu mereka semasa menjawab. Sebab saya pernah ada murid bila saya tak sempat nak cover ataupun nak buat amali sebab masalah kehadiran. Ya, baik. Memang ada dalam buku. Tapi tak sama berbanding dengan mereka yang membuat amali. Jadi penting untuk murid datang buat amali. Walaupun pandai macam mana pun datang. Lagipun best apa belajar masak. Ya, betul. Didik TV KPM